Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Tumbangkan kerajaan bukan penderhakan tapi dibenarkan perlembagaan. Kuala Lumpur, seorang pakar perlembagaan berpendapat sebarang peralihan sokongan kepada Perdana Menteri sehingga tidak lagi memperoleh kepercayaan majoriti daripada ahli parlimen bukan satu bentuk penderhakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Pensyarah Undang-Undang Pusat Polisi Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak, Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof berkata, pandangan itu berdasarkan peruntukan dalam perkara 43-4 mengambil kira situasi tertentu. Pandangan itu merujuk kenyataan Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Datuk Ismail Yusof yang menggesa Kementerian Dalam Negeri KDN, Ketua Polis Negara dan pihak keselamatan negara untuk menjalankan siasatan terhadap beberapa individu yang didapati terbabit secara langsung untuk menggulingkan kerajaan lantikan Yang di-Pertuan Agong sebagai perbuatan khianat. Perkara 43-4 menyebut bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan Jemaah Menteri melainkan jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jika berlaku perubahan sokongan di bawah perkara 43-4, maka itu bukan satu penderhakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Perlembagaan memberikan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melantik seorang Perdana Menteri yang pada khidmat baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti anggota Dewan Rakyat. Perlembagaan juga membenarkan situasi seseorang Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti dalam mana-mana demokrasi berparlimen. Amalan ini diterima sebagai satu bentuk hak demokratik. Jadi ia tentunya bukan satu penderhakaan kepada Yang di-Pertuan Agong, katanya hari ini. Walaupun halangan lompat parti diperkenal melalui pindaan yang memasuki perkara 49A, Muhammad Fatih berpendapat pindaan itu tidak membatalkan perkara 43-4. Tambah beliau, jika perubahan sokongan itu membabitkan keputusan sesebuah parti politik dan bukannya individu yang merujuk wakil rakyat, maka tidak timbul sama sekali soal lompat parti. Perubahan sokongan individu wakil rakyat pula masih boleh dijadikan perbahasaan. Jika perkara 49A benar-benar berkuat kuasa, sepatutnya individu wakil rakyat tidak boleh menukar sokongan. Namun tindakan beberapa ahli parlimen dari Bersatu yang memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan tidak ditafsirkan sebagai lompat parti oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat menimbulkan persoalan terhadap keberkesanan perkara 49A bagi mengekang budaya lompat parti. Perkembangan ini sekaligus membuka ruang bagi ahli parlimen kerajaan untuk menukar kepercayaan tanpa mengisytiharkan keluar dari parti walaupun implikasinya mungkin berbeza, ujarnya. Untuk kerajaan lebih stabil dan teguh, Muhammad Fatih mempersoal kenapa tidak wujudkan sistem penggal tetap untuk seorang Perdana Menteri. Bagi tujuan itu, beliau berkata perkara 43-4 perlu dimansuhkan melalui pindaan perlembagaan, barulah seseorang Perdana Menteri akan terus berkuasa walaupun hilang sokongan majoriti dalam Dewan Rakyat. Namun buat masa ini, perlembagaan membenarkan perubahan tampuk kepimpinan negara melalui situasi seseorang Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti. Oleh itu, jika ada parti-parti politik dalam kerajaan merasakan bahawa mereka ingin membuat perubahan, maka terserah kepada kebijaksanaan mereka. Kita mengharapkan semua pihak yang terlibat membuat pertimbangan secara berhemah dengan mengambil kira kepentingan rakyat dan negara sebelum membuat apa-apa keputusan berkaitan soal ini, katanya.